Hari ini kita akan tengok berkaitan dengan database, macam mana Laravel nak baca database. Tapi kita belum masuk model model tu memang database. Tapi ini kita guna, dia ada dua lah untuk database. Dekat Laravel dia ada dua cara. Satu kita guna dia panggil query builder. Query builder. Satu query builder, satu lagi dia panggil ni lah URM ni. URM. Eloquent ni model lah. Ini baru betul-betul model sebab database semua tu kita define dekat satu file asing lah. Kalau query builder tu kita tak touch database tu dekat database lah, dekat kalau kita guna PHP MyAdmin tu dia tidak ada link lah dengan file table tu. Kita kena buat query nama-nama table semua tu dekat controller. Tapi kalau kita guna Eloquent, kita nak buat relationship antara satu table ke satu table yang lain, kita just menggunakan model saja. Jadi kita ada create satu file lain, PHP punya, dekat Laravel yang akan linkkan relationship antara table dengan table lain daripada MySQL tu. Itu kat Eloquent. Eloquent ni kita cover next week. Kita akan tengok dulu berkaitan dengan query builder. Query builder ni dia controller je. Dekat controller kita boleh baca terus daripada database lah. Okay. Yang ni kita boleh je search. Kalau nak search kat Google tu type je Laravel query builder. Tapi dia setiap version tu mungkin ada sedikit perbezaan. So bila kita pilih ni mungkin dia akan pergi kepada 4.2. So kita pilih 8.x ni lah. Version 8 Okay. Sebab saya tengok ada satu yang menarik ni saya baru jumpa ni. Dia ada satu statement upset. Iaitu dia combine, update dan insert. Okay. Database ni kalau data tu dah ada, kita tak boleh, kalau kita insert juga, jadi duplicate lah value tu. Contohnya kalau dalam senarai user tu, ada nama Suhailan. Dan kita nak insert lagi Suhailan, kita boleh insert banyak kali, jadi duplicate lah insert tu. Jadi upset ni, kita boleh update itu. Contohnya nak update email lah, nak update email bagi Suhailan. Jadi kita boleh update email saja. Kalau dah ada dia akan update, kalau belum ada dia akan insert data tu sebagai data baru. Ni upset lah. Sebelum ni kita kena search dulu. Contohnya sebelum nak insert data Suhailan tu ke dalam table user, kita kena check dulu dah ada ke belum user bernama Suhailan. Jika belum ada, barulah dia insert. Jika dah ada, dia akan update. Tu panjanglah cerita, tapi yang ni pun saya tak pernah try lagi ni. Dia ada upset lah, nanti kita akan try. Jadi kita buka folder Laravel kita ni. Okay, buka folder Laravel 8 ni. Untuk masuk database, kalau kita buka cloud ni, dia dah ada link kat sini, MySQL Manager ni, just klik kat sini. Dia akan minta password. Basically dah ada password lah kat sini. Ni password database saya, ni username. Dia sama saja untuk kita login ke dalam cloud ni. Sama je. And then database pun dia sama dengan nama username kita ni. So ini kena kirim balik ABC 123. Okay. So basically bila kita masuk automatic kita dah ada satu database lah yang sama dengan nama username kita. Tapi kalau kita nak create database baru pun boleh, just pergi kat database and then klik kat sini. Tekan Laravel. Boleh je create. And then dia akan namakan Suhailan_Laravel. Maksudnya username _Laravel. So apa-apa saja database baru yang kita create, depan dia akan jadi username kita _ and then nama database kita tu. Okay, ni saya create satu database baru nama Suhailan_Laravel, and then saya create satu table, katakan user. User 4 kolom, kita buat satu.
Jadi dia ada standard dia. Bila kita nak buat database ni, dia ada standard dia. Kejap, mana standard dia. Okay, dia guna ID and then ada dua benda lah yang kita kena masukkan. Satu ID. Okay, satu ID. Kemudian dia ada created at ni sebagai date time. Di field yang eloknya ada lah sebab dia akan automatic akan updated at automatic update ni bila kita guna function query builder tu. Okay, ID created at updated at. Biasanya ID ni kita just buat untuk increment and then make sure dia adalah primary lah. Okay, dan kita masukkan kolom kita ni table user, dia ada nama. Okay, wajah katakan 50 karakter. Batu pula lagi. Nama, kemudian katakan email. Pun wajah 50 karakter dan tambah satu lagi. Saya buat negeri ya, negeri. Negeri ni kita nak buat based on table lain. Jadi ini macam foreign key lah. So kita akan buat katakan ini ID negeri ya. So negeri, ID negeri tu dia akan refer table lain. So ini kita buat integer je. Dan save saja. Save. Okay, dah ada satu table user and then untuk ID negeri ni kita buat satu lagi table. Nama dia negeri. Ini mesti ada ID dan ni mesti auto increment lah. Tak semesti auto increment lah tapi untuk memudahkan kita buat auto increment. Ini katakan nama negeri ya. Wajah 50. Okay, so katakan data kita ada macam ni. Kita insert satu data dalam table negeri ni. Ataupun 2-3 data. Insert. Tekan Terengganu. Pahang. Okay, insert lagi. So ada 4 value lah kita pergi browse ni. So dah ada Terengganu, Pahang, Kelantan, Kuala Lumpur. Ni dekat user. Okay, user kita nak masukkan macam mana kita masukkan je lah contoh dulu. Kita bagi data dulu. Nama, email. Nanti kita masuk guna coding. Kalau Laravel sekarang ni kita guna sampel dulu. Set lagi data. Negeri kedua. Okay. So ini database kita dah ada dua table. User and negeri. User ni kalau kita tengok. Kita ada Suhailan, email. Dan ID dia, negeri dia satu. Satu ni dia akan refer kepada negeri. Kalau dia satu maksudnya dia adalah Terengganu. Okay, kita dah ada dua database ni. So dekat Laravel untuk kita baca daripada database Suhailan _Laravel ni, kita kena pergi dekat
main folder Laravel ni dia ada .env .env. Okay, .env dalam ni kalau kita tengok ada maklumat berkaitan dengan database iaitu line 10 ni DB connection MySQL ni database kita menggunakan MySQL lah. Okay, kalau database kita menggunakan Microsoft SQL Server ke, tukarlah MS SQL ataupun database lain ke, tukar lah. And then ini maintain saja, biasanya ni standard lah. And then ni database kita adalah Suhaila tadi, Suhaila underscore Laravel, nama database. Username dia adalah sama dengan yang kita login cloud tu. So maintain lah. So ni db.password abc 123 ni sama dengan cloud untuk kita login tadi tu. Okay, so you all mungkin lain lah. Okay, so kena tukar lah ni. Save. Okay, selepas tu untuk baca database kita menggunakan controller. So kita create satu route baru. Okay. Create satu route baru. Ini tak ini ya. So saya buat route. Get slash user. Dan dia akan panggil controller. Kita kena provide food. Kita guna samalah my controller juga. Okay, my controller. Dan function dia katakan this user. Okay, dah ada controller slash user akan panggil my controller function list user. Save. Okay, kita tukar ni Laravel 8 slash user. Okay, so method dia nak exist lagi. Method ni kata back method. Maksudnya method ni yang tak exist lah. Kalau file ni tak exist, dia akan beritahu controller nak exist lah. So list user ni kita belum create. So pergi dekat kita punya controller, app, http, controllers. Okay, my controller. Okay, step yang pertama dekat controller, kita kena tambah line ni ya. Sebab kita nak guna database ni, kena tambah yang ni. Use illuminate slash support slash packet slash db. Okay, kita nak guna query builder, kena tambah macam library ni lah. Okay, so dekat controller kita ni, kita buat boleh je buang ni, kita tak guna lah. Okay, saya buat satu function. Tadi function kita panggil adalah this user. Okay, test dulu. This user. Refresh ni. So, dapat list user. So, sekarang ni kita nak baca database daripada table user ya. So, macam mana nak baca table ni? Kat controller ni. Kita akan buat satu variable, katakan data. Ataupun user. Satu variable nama user. So, ni cara nak define variable. Tak perlu beritahu dia string ke apa. Just buat dollar. Dollar tu adalah variable. And then nama variable tu. Sama dengan. Okay, so, kita nak baca database. Just buat db. And then column 2 ni. Column kena ada 2 ni. Column 2. Kemudian table. Followed by. So, table. Table ni kita kena specify nama table. So, sekarang ni nama table tu adalah user. Nama table ni user. User. Then gunakan dash simbol ni, simbol arrow ni. Okay.
then all. All ni kita nak baca semua row lah. Semua row, semua data yang ada dalam ni. All. Okay, kalau nak print dia, kita akan buat for each lah. For each. Ni dalam bentuk record. For each $user. S, katakan $u, ni apa nama variable. Kita akan convert $user ni adalah satu record kepada satu row, iaitu $u lah. And then, dalam dia kita just echo je. Echo tu untuk print $u and then nama field gunakan simbol arrow ni. Nama field dia adalah kita ada nama, email, ID negeri Okay, nama. Okay, saya buat macam ni. And then email. Then ID negeri. Okay. Titik. Okay, sebab kita nak buat echo ni, dia akan beri satu line je. Kita akan tengok tengok jadi macam mana. Okay. Oh, sorry, buka all. Yeah. Oh, sudah tak ada all. Okay. Kalau dah tak guna all, guna get ya. Kalau usia lama dia guna all. So yang ni kita guna get Get. Get ni automatic dia akan pilih semua data lah. Okay, refresh. So nampak dia akan keluar ni and then dia akan proceed next line. Ali. Tapi ni tak boleh buat next line. Kita akan kena buat dekat sini lah. Kita buat BR supaya pergi pada next line. Okay. So ni nama, email, ID negeri. Ni untuk baca semua data dalam table. Dash get saja ataupun arrow get. Ketika kita nak baca data yang ID negeri dia sama dengan 1 So kita just enter saja, tak boleh bawah dia. Ni pun enter, ni maksudnya sebenarnya disambung lah Ataupun saya buat sini je, sambung je. Kita tambah letak je arrow where. Okay. Ni kalau nak senang tengok, just buat kat bawah lah. Dash where ni pun, dash get ni pun kita letak di bawah. Okay, where ID negeri, so kita kena buka quote. ID negeri sama dengan 1 Kalau kita buat macam ni, maksudnya dia adalah persamaan select all from table user where ID negeri sama dengan 1. Kalau sama, kita tak perlu letak sama Dia boleh je nak letak pun, boleh letak kat sini. Sama dengan. Okay, ID negeri sama dengan. Ataupun kita nak buat ID negeri lebih besar daripada 1 pun boleh. Okay. Sama dengan. Kalau sama dengan ni, kalau tak nak letak pun tak apa, di default dia memang sama dengan lah. Kalau saya buat macam ni, di default dia adalah sama dengan Tapi, kalau tak berapa faham, just letak saja. Okay. Ini boleh je nak guna double quote ke ataupun single quote Tapi, biasa kita guna double quote lah. Okay. Macam ini pun guna double quote Okay, save. Tengok, so sekarang ni ada 2 data. So sekarang ni kita dah specify ada where tu, ID negeri 1. So patutnya keluar yang atas ni sajalah. Okay, jadi keluar 1 saja. Tu untuk where. Okay. Itu untuk where.
Katakan apa lagi ya? Where. Kalau kita nak buat where ID negeri sama dengan 1 dan juga ataupun and ID negeri sama dengan 1 dengan 2. So just tambah je where ni, letak di sini. Tambah dengan 2. Ini maksudnya sebab komen kat sini, select kalau kita kerja database tu, select all from table user where ID negeri sama dengan 1 and ID negeri sama dengan 2. Okay. Kalau ada lagi and lagi, just copy yang ni, tambah kat bawah dia. Tapi bila sekali kena ada get . Dia tak ada lah. ID negeri 1 dan 2 tak ada. Kalau kita nak buat ni memang tak akan jumpa lah. Sebab ID negeri seorang tu akan ada 1 je. Dia tak akan ada 1 dan 2. Tapi kalau kita nak select user daripada negeri 1 ataupun negeri 2, iaitu kita guna all. So kalau untuk all, kita akan buat kat sini where all. Test dulu. Okay. Where. Balik where. So kalau untuk all, just tambah all where. Save. Fresh. Dapat lah. Okay, ni untuk all where. Kalau kita tak specify all tu, kita buat where saja, tu maksudnya and lah. Okay. Then apa lagi? Katakan nak like Katakan kita nak senarai user yang ada dalam huruf dia tu. Dia nak query daripada sini, senarai user. Okay, kita nak buat query ni. Where nama like dia ada huruf A dalam dia ataupun dia ada huruf I lah. Kita nak cari nama yang ada huruf I dalam dia. So kena ada simbol macam ni lah. Percent dan percent. Maksudnya tak kisah depan tu apa huruf, tak kisah belakang tu apa huruf, tapi tengah-tengah dia tu ada I. Okay, ni maksudnya ada 2 lah. Saya tambah satu lagi supaya kita nampak beza dia. Kamal. Okay. Dibalik. Where nama sama dengan kita tak guna like Percent ada I tengah-tengah dia. So sekarang ni ada I, ada 2 orang je. Suhailan dan Ali. Okay, Suhailan dan Ali. So dekat Laravel macam mana nak buat query macam ni? Kita nak buat query macam ni. So dekat Laravel menggunakan like ni. Kalau tak ingat sentiasa buka ni Okay, just guna macam ni Instead of tanda sama dengan, just guna like. So ini buat like. Okay, ini adalah send I percent. Tak keluar. Bukan ID negeri Ini adalah nama. Okay, where nama like ada I dalam dia. Like.
Okay. Ada nak tanya setakat ni? Rasa susah ke, senang ke? Okay, itu untuk select lah. Select all. And then katakan kita nak combine table. Katakan combine table. ID negeri ni kita tak nak keluarkan satu ataupun dua. Kita nak keluarkan dia punya name dia lah. So ID negeri ni dia ada name dia, nama negeri . So kalau query biasa kita akan buat select all from user. Okay, and then kita buat left join dengan table negeri. Macam mana dia nak left join, kita kena ada foreign key dengan primary key . So kena buat on negeri.id sama dengan user.id negeri. Okay, boom. So, kita akan dapat satu table baru yang ada nama, email, ID negeri, and then dia akan linkkan dua table dia, tepi dia ni. Itu dipanggil left join . So satu ni dia akan refer nama ni. So macam mana nak buat ni dekat Laravel. Nak combine dua table . So untuk combine kita guna left join. Tak silap ni nama table left join dengan negeri. And then ni primary key dalam negeri ni iaitu ID. And then foreign key dekat user ni . So foreign key dia adalah ID negeri. Terbalik dia tak jadi lah. Okay, so dekat sini instead of ID negeri kita boleh tambah satu lagi. Terus dia panggil negeri nama negeri . Nama negeri. Okay, ada error sikit. So kita terus panggil nama negeri . Okay, terus panggil nama negeri. Save. Terus dulu. Okay, so dia akan ada error sebab dia kata ID ni ada pada dua dia kata ambiguous lah. Dia tak tahu ID ni ID dekat contohnya kita tengok sini . Kita tengok nama table, sini ada ID, sini pun ada ID . So dia tak tahu ID bila kita sebut kita ada print ID tadi kan. So nak print ID yang mana satu ni. Bukan nak print lah, dia akan confuse lah yang ni. Ada ID dua ni. Okay, kita baca ni ID in on clause is ambiguous. Okay, left join negeri on ID sama dengan ID negeri . So sebab dia ada nama sama ni, ID sama dengan ID negeri. So dekat sini kita kena letak full . Ni ID mana ni? Ni ID user ke ID negeri ni? So kita je buat kat sini ID yang ni adalah negeri, table negeri, column ID. Ini table user, column ID negeri. Okay, so akan dapat lah. Jangan lupa Kelantan. Okay. So kita kena specify sebab dia ambiguous. Ini tak specify pun tak apa. Sebab dia ID negeri ni hanya ada dekat user saja. Kalau tengok kat sini, table user saja ada ID negeri ni. Okay, table user. Tapi ID ni ada pada kedua-dua table. Pada table user ada ID, dekat table negeri pun ada ID. Yang tu dia kata ambiguous lah. Jadi sebab tu kita kena beritahu ID yang ini adalah daripada table negeri. Untuk linkkan dua table tu. Okay. So tu untuk combine dua table. Katakan kita nak insert data. Untuk insert data. Okay, sebelum kita paparkan ni, kita akan insert data dulu. So macam mana insert data?
sebab new data sama dengan aku tak ingat insert statement. Okay, just buat macam ni saja. Okay, db table insert data, tak perlu variable sebab kita nak insert data. Terus db, okay, nama table nak insert ke dalam user, then insert untuk macam ni, insert dukungan. Okay, so dalam ni kita isi content dia. So ni syntax dia lah. Okay, so dalam dia just buat macam ni Ini guna dua, dia ada dua. Kalau yang atas ni satu, yang ni dua untuk assign value Ini kalau kita belajar object oriented tu, ini adalah kita panggil function dia lah, method dalam kelas tu. Ini untuk assignment, kita nak bagi value kepada sini ke sebelah tu. So, kita nak insert ke dalam user. Apa yang perlu kita insert? ID tak perlu, dia dah auto increment, created add pun tak perlu, updated add pun tak perlu. Yang perlu kita insert lah nama dan email dan ID negeri kita perlu insert 3 benda. Okay, nama. Ini kalau guna double quote pun boleh. Tapi kena samalah kalau double quote. Sini pun double quote. And then sini kita guna dua dia. Arrow tapi guna yang jenis sama dengan ni. And then ni value dia, kata-kata nak insert value baru, katakan nama nama James. Okay. Dia koma je. Nama, kemudian kita ada email. Ini merujuk kepada field dalam database. Dalam table user ni dia ada field nama, ada field email . So ini nama field ni kena sama. Kalau huruf besar, huruf kecil pun kena sama lah. So nama and email ni kena sama. Okay, email james@user.edu.my, comma, then ID negeri ID negeri. Sama dengan katakan lagi satu juga. Last sekali rasa tak perlu comma, last sekali tak perlu comma. Okay, kenapa yang ni kita buka, yang ni kita tak buka dengan double quote ni. Boleh je nak buka pun Tapi kalau dia integer ataupun nombor, kita tak perlu buka lah. Kita boleh buat macam tu je. Save. So kalau nanti dalam kita punya route, dia akan buka list user. Apa yang pertama dia akan buat adalah insert dulu, and then dia akan query, and then keluarkan nama ni keluarkan apa ni, senarai table ni lah. So kita test So sekarang ni ada tiga saja dalam database kita. Bila saya refresh yang ni, dia akan add and then dia akan query balik semua. The area of created add doesn't have a default value. Okay. Created add and basically ini untuk model lah. So kita buat dulu lah. Saya buat dulu lah, saya lupa yang ni untuk model tu, polygon tu. Delete dulu ataupun boleh je kita nak letak dekat function kita tu. Delete kita tak payah lah. So dia kata ini mesti ada value. Kalau kita tengok null dia tak boleh null, dia mesti ada value. Ini pun mesti ada value. Jadi coding kita ni kena ada value lah. Comma saya tak letak lah. Created add. Value ni created add and updated add ni automatic akan insert kalau kita menggunakan eloquent. So sekarang ni kita menggunakan query builder, so dia tak akan auto masuk. Kita kena masukkan je sebab macam ni lah. Now and then updated add. Save.
Okay, so dah ada dah. Ketika saya refresh lagi, kalau saya refresh maksudnya dia akan insert balik James ni. So akan ada 2 James Ada 2 James. Kalau saya refresh lagi, dia akan insert lagi. So macam mana kita tak nak bagi 2 kali masuk ni, sepatutnya kita akan buat check dululah jika dia dah ada data ataupun belum. Barulah kalau belum ada data, barulah kita insert lah. So contohnya, saya delete dulu saya delete dulu data yang dah ada ni. James ni dah masuk 2 ni, so saya delete dulu. James dah ada, tapi saya delete juga lah. Kalau ada nak tanya, boleh tanya ya. Okay, so kita kena check dulu DB, table sebelum nak insert tu. Ini kita belum tengok form so saya tak buat form lagi, so saya just buat value tu terus kat sini. Form tu 2 minggu lagi ataupun next week lah. Tengoklah pilih, rasa 2 minggu lagi kot. Baru kita akan sentuh tentang form lah. So kita where, kita check dulu where nama James ni sama maksudnya nama James. Okay. Masih dia ada count di sini. Kita boleh guna count ya. So kita tak perlu query dia, kita just count ada tak data dia. So ni katakan total. Okay. So if $total sama dengan kosong, maksudnya perlu ada data tu baru kita buat yang ni Okay. So kita check dulu jika James tu dah ada ke belum dalam table user. Jika total tu kosong maksudnya belum ada, barulah di insert. Kalau dah ada, dia tak insert lah. Dia tak akan buat lain ni. Save. Run. Ini saya dah delete dia. James tu saya dah delete. So tak ada James ini. So yang pertama dia akan insert. Okay. Insert. Yang kedua refresh. Kita akan call function yang sama. Sepatutnya dia akan insert. Tapi kita dah buat filter tu, dah check. James ni dah ada atau belum. Dia tak akan insert lah. Dia tak akan insert lah. Okay. Tapi saya nak try satu lagi function Dia upsert. Upsert ni kita nak update, tapi kalau data tu belum ada, dia akan insert. Okay, contohnya upsert. Kita akan buat satu data baru Okay, so instead kita buat macam ni, kita guna upsert Okay. Ini saya nak tukar email ataupun kita buat data baru dia. Data baru katakan $. Ini $. Data baru tapi kita nak gunakan upsert. Dia ada dalam ni satu, and then kena ada koma lagi koma. Okay, ini macam biasa, and then dia kena tambah lagi koma. Ini kita kena masukkan basically dia punya column Kata departure destination ni adalah tempat yang kita nak check tu lah. Jika dah ada, jangan masukkan. So kita nak check kalau yang ni dia 2, departure dengan destination. Jika dah ada 2 ni, so kita nak check satu je, nama. So kita just tambah sini nama. Ke tutup. Sini nama. So tak boleh duplicate nama ni. So ni kita buat check nama. Jika nama tu dah ada, dia akan update saja.
Jika nama yang dicek ni belum ada, dia akan insert sebagai data baru. Itu dua. Satu lagi price ni. Jika dah ada, kita nak update apa? Okay, nak update semua ke ataupun nak update scholar tertentu saja. Dalam kes ni, jika dah ada, contohnya bila nak insert tu Chicago, dibaca dari destination Chicago and New York dah ada dalam database. So dia nak update apa? So dia nak update price saja. So dia akan tulis kat sini price lah. Dalam kes ni kita nak kalau dah ada, ini dia check nama tu dah ada apa belum. Tapi jika dah ada, kita kena specify apa kita nak update kat sini. Mungkin kita nak update add saja. Okay. And then nak ada tanda ni. Dan kita juga nak update katakan email. Okay, kita update dua. Satu email dan updated add. Mungkin satu lagi ID negeri ID negeri pun kita nak update ataupun tak nak update. Kita try ni So mula-mula dia belum ada data ni. So bila kita run yang ni, dia akan add So bila dah ada, so masuk juga. Browse. So dia masuk. Dia masuk juga. Tadi dia scene departure. Oh ni yang dia ada syarat dia kena ada yang ni dia mesti primary ataupun unique. Okay, primary atau unique. Okay, dalam kes kita database kita tak set nama ni sebagai primary ataupun unique lah. Primary kita ID lah tapi kita boleh buatkan nama ni sebagai unique supaya dia tak masuk So kita delete balik ni, mana kita tambah balik data tu And then kita ubah sikit structure kita. Untuk nama ni dia mesti unik. So more kita buat unik Dia tak boleh nama yang sama berulang. So dia dah jadi unik lah tapi dia bukannya primary key. Okay, so kat sini so nama ni memang dah bit lah dia punya requirement tu nama ni mesti unik ataupun primary. So nama ni kita dah set sebagai unik dekat database kita. So kita test jalan kata. Okay, first dia akan masuk, second dia tak masuk tapi dia akan update Tengok Browse. Kita kata tengok sekarang ni updated at 19.10 And then dollar. So email sama, ID negeri 1. Kita nak tukar dollar dengan 1 kalau dah ada. So kita akan tukar ini kepada 3 and then ini kita tekan Abdullah. Okay, kita save. So kali ni bila saya refresh yang ni dia akan check dollar ni dah ada. Tapi bila dah ada dia akan update email dengan update to add. Tapi ID negeri tak update sebab kita tak masuk kat sini. Jadi okay, dia akan update ni. Tapi ID negeri dia tak update So sekarang ni 219, ini dolar. Semua dah tukar dah. 219.59 dia dah tukar. And then email pun dah tukar. ID negeri tak tukar sebab kita tak masukkan. ID negeri kita buat 3 tapi dekat database dia tak tukar. Okay, dekat database masih lagi 1 sebab dekat sini kita tak masukkan untuk update. So sepatutnya kita buat ID negeri satu lagi. Barulah kalau dah ada value tu dia akan update sekali dengan ID negeri. Okay, dah tukar dah. So lebih senang lah. Apa lagi? Untuk delete untuk delete. Rick dah buat banyak lagi ni. Yang lain-lain tu boleh explore sedikit. Saya tunjuk yang asas saja. Ini nak delete, just senang je. Just tambah je belakang dia delete. Tapi sebelum tu carilah value apa kita nak delete
Contohnya untuk delete ya. Saya nak delete nama Ali dah. So untuk delete kata lah. Kita maintain je. So untuk delete db table user web nama sama dengan 1 sama dengan Ali. Kita nak delete nama Ali ya. Nama Ali kita delete. Okey, nama dia Ali. Nampak jadi delete. Save. Okey, refresh yang ni. So sekarang ni ada Ali. So dia dah delete lah. Second time. Tak ada lah data dia. Okey, to delete. Boleh. Delete, update. Ni pun update. Tadi upset kan. Kita nak update. Insert dah buat. Update tu pun sama macam delete tadi tu. Cuma kita where and then kita update. Tapi apabila kita nak update, kita just masuk kat sini lah. Contohnya. Ni untuk delete. db table user where kita nak update, katakan yang nama Suhaila tu. Nama dengan Suhailan. Kita nak update dia. Ini kalau tak nak buat straight pun boleh je letak di bawah ni ya. Update. So apa yang kita nak update ni kena dalam program macam ni. Kita nak update, katakan macam nak tengok dia sebab macam ni. Jadi kita nak update, katakan email lah, email update. Ini kita nak tukar kepada Suhailan S saja. S@niza.edu.my. Okey, kalau ada banyak koma ya. Kita katakan ID negeri. Pada 2. Save. So sekarang ni dia akan update dulu and then baru dia akan view data dia. Okay, so sekarang ni negeri Terengganu, email yang ni, and then bila kita dah update, ialah macam ni. Alright, ada soalan? Saya dah cover semua dah. Create, read, update, delete, group. Saya dah cover semua. Yang lain-lain tu boleh explore sendirilah. Ada satu lagi saya nak tunjuk. Ini settle. Katakan daripada sini kita sebenarnya boleh access direct kepada file env ni ya. Env tu file apa? File, kita buka ini laravel.env. File ni adalah file berkaitan dengan nama database kita. Jadi sebenarnya boleh access direct kalau kita letak ni ya. Kalau you all download daripada flash ya, daripada server Laravel tu, dia tak ada benda ni. Ini saya tambah. So kita kena letak .htaccess ni ya. Kena letak ni yang ni. Katakan saya delete ni ya. Saya delete yang ni. Saya delete, saya save ya. So .env ni saya access direct. Ini saya dah control dekat Apache ya. Tapi kalau kita tak letak yang ni, and then web server kita tak setting untuk
untuk block daripada access file tu orang akan boleh tengok lah. Orang akan boleh tengok .env ni. Okay. Jadi untuk selamat, kita buat satu file dekat main folder Laravel ni, .htaccess, and then content dia kita letak yang ni automatic ini mana ada, kita tambah yang ni, arahan yang ni. Ini maksudnya jika user cuba masuk ataupun cuba access file htaccess ataupun env, maka kita akan require all deny. So sekarang ni kalau kita access dia akan keluar macam ni lah. So dah ada dua cara lah, tapi ini memang dekat web server ni ataupun dekat Apache setting dia dah buat yang ni lah. Tapi katakan kita buat web hosting lain ataupun dekat luar, mungkin dia tak block file ni. So dia bahaya security lah. Bila orang buka .env ni, orang dapat baca lah. Maksudnya user yang access tu, dia akan dapat baca ni. Dia akan dapat tahu apa database kita, apa password kita. So kita kena block juga. Untuk make sure dia block, kena letakkan arahan ni. Require all deny. Alright, itu saja. So nanti saya akan letakkan dekat forum tu untuk you all buat satu exercise lah untuk buat database ni. Okay, ada nak tanya tak? Kepada soalan? Untuk query builder ni dah settle lah. Okay, kalau tak ada soalan, itu sahajalah kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.